Okay, insyaAllah. So kita akan bersama CFN untuk Forex Factory lah, insyaAllah. Alright, sementara kita tunggu Sifu kita ke soal. Jadi kita buat bacaan sebentar untuk Forex Factory. Jadi untuk Forex Factory ni kita bacaan pada hari Rabu lepas, sebab hari Khamis kita dah baca kan. So, hari Rabu lepas ada Media Impact News pada pukul 12.30 malam, 12.30 pagi untuk CSF. High Impact News untuk US dollar pada 8 suku malam. ADP and No Farm Employment Change yang sama actual dengan forecast. Jadi bacaan mungkin tak banyak berubah untuk dolar. Dan juga pada hari Khamis malam ada high impact news untuk Canadian dollar dan juga USD. So GDP untuk Canadian dollar di bacaannya sama dengan forecast 0.2%. Manakala untuk US dollar bacaan dia sama dengan core PCE price index sebanyak 0.4%. Seterusnya pada 8.30 malam. Hari ini ada high impact news untuk US dollar, terutamanya penggemar gold yang tunggu berita ni NFP. Okay, bacaan kali ini adalah lemah untuk gold, untuk NFP iaitu 413k berbanding dengan fokus 492k. Jadi bacaan ni memang tidak membantu USD untuk tapi dan gold, tapi kita sebenarnya dapat lihat di currency dia gold menguat. Mungkin ada cerita di sebaliknya. Dan juga pada pukul 10 malam nanti ada pukul 10 malam tadi ada ISM manufacturing. So data sepatutnya dah keluar, kita refresh kejap lah. Dia bacaan dia sebenarnya tidak bagus Tidak bagus untuk US dollar, okey. Itu dia sifu kita sedang mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, dia terus jalan kabut FYI pula. Jadi untuk Dia dah ni kan? ya, Dia dah pergi kan? dia dah pergi. Tak apa, tak apa, kita teruskan dengan kita punya analisa kita. Cikgu Hafiz. Okey tuan-tuan, sama kita kali ni Cikgu Hafiz lah. Cikgu Hafiz seorang trader yang memang gemar sangat apa pair gold. Cikgu Hafiz ada nak share screen ke malam ni? Share screen. Saya masuk dekat komputer Ya, dekat Chrome. Okay, sementara tu saya bacakan scanner dulu. Okay, scanner untuk menceritakan mengenai pergerakan major pair dan juga GJ. Okay, untuk pada Euro USD pada malam ni kita dapat lihat pelemahan Euro USD sebanyak negatif 0.38%. GU dia turun sebanyak negatif 1.2%. Bacaan mungkin pada awal pagi tadi menunjukkan bullish, tapi pada malam ni dia jadi negatif, jadi bearish. UJ jadi bullish 0.94%. Manakala U-Share juga bullish 0.38%. Kalau ikutkan breakout sudah terjadi dan retest pun saya rasa mungkin dia sudah bersedia untuk naik lagi. Untuk UCAD dia agak sideways dengan 0.16%. Untuk AUD USD bacaan menunjukkan penguatan pada US dollar sebanyak 0.08%. Kiwi dollar dengan negatif 0.37%. Manakala GJ dia bergerak ke arah GBP menunjukkan pelemahan pada JPY dengan kenaikan sebanyak 0.79%, tapi pergerakan dia kena tengok banyak shadow menunjukkan volume dia agak lemah untuk tak berjaya betul lah push price tu keluar sebatang candle baru bozo menunjukkan dia punya pelemahan pada price. Alright, Cikgu Hafiz mungkin Cikgu Hafiz nak share macam mana goal selepas NFP mana-mana tadi? Ni dah boleh share screen Boleh. Ni nampak ke? Cikgu Hafiz kena share screen boleh? Share screen macam mana kalau kat komputer? Dekat bawah yang apa Google Meet tu ada present now tu.
Okay, Cikgu Hafiz cuba tengok WhatsApp. Jadi Cikgu Hafiz ada buat trade ke tadi masa NFP? Tak ada. Dekat bawah ni. Oh, saya punya tu Tak ada buat trade dah. Ke tengok aja pasaran? tapi yang ni saya buka komputer lah. Komputer lah. Enter Ha. kat komputer. Share screen kat komputer. Oh, yang bawah ni. Oh, present now. Your entire screen. Yes. Oh, betul. Betul lah. Dah. Belum lagi. Tak ada, belum keluar. Boleh? Dia delay tak? Lepas tu cuba tekan macam share window. Yang present tu kan window ataupun tab ke. Tak. Belum lagi? Okay, baru nampak. Oh, nampak. You are present. Okay. Baru saya nampak atas tu. Okay. Okay, apa untuk goal macam mana target Cikgu Hafiz malam ni? Okay, kalau ikutkan sekarang ni kalau dekat time frame dekat time frame daily ya. Kalau dekat time frame daily sebenarnya dia dah ada signal untuk buat penurunan. Sebabnya dia dah break dia punya support yang paling hampir dekat sini. Maknanya yang candle ni lah dah break lah. Jadi lepas dia break dia akan buat pullback lah. Okay, sekarang ni dalam peringkat dia membuat pullback sini macam sideways lah. Sideways dan sekarang ni kalau kita tengok pullback dia dekat mana, paling last adalah di area sini lah. Yang saya target lah, area sini adalah yang paling last. Dia buat pullback sebelum dia buat penurunan sebab yang dekat daily ni dia dah bagi signal untuk turun jadi sekarang ni macam mana kita nak tengok pullback dia dah bergerak ke belum. Jadi kita pergi dekat time frame H4. Okay. Dekat time frame H4 dah bagi signal juga untuk buy. Jadi apabila ada signal buy dekat time frame H4 sebabnya dia dah break juga sama dia break support. Jadi ini adalah dia punya signal untuk pullback dan kita boleh ukur dekat mana minima dia pullback menggunakan Fibo lah. Jadi kalau kita ukur Fibo bermula daripada candle yang memecahkan support yang ni, resistance yang ni, maknanya kita ambil daripada candle yang memecahkan ni, kita tarik daripada body lah. Jadi kalau kita tarik daripada body, kalau ikutkan habisnya pullback adalah di area Fibo 161. Jadi area Fibo 161 dekat area sini lah. Ini adalah Fibo 161. Jadi kemungkinan kalau ikut Fibo dia punya ramalan penambahan kenaikan dalam 61%, tapi kadang-kadang dia akan lebih sikit. Jadi yang berkaitan adalah dekat area sini lah yang saya dah tandakan ni. Jadi area ni sebenarnya saya ambil daripada samping yang besar lah, iaitu sama juga yang daily yang tadi. Yang daily yang ni, area yang ni. Area yang ni, yang atas ni.
pakai area ini yang sebab sini adalah area yang berdekatan untuk dia pullback lah. Ini pullback yang kita kira dia 161 lah. Kalau pullback 261, maksimum pullback adalah dekat area sini. Jadi target permulaan untuk pullback saya ada bagi 3 dia punya zone, take profit 1, 2 dan 3. Kalau contohlah kalau momentum kuat lah, dia akan pergi maksimum dekat area sini. Jadi area sini adalah area lebih kurang boleh katakan area ABC. Kalau dekat time frame kecil, kemungkinan ini adalah base drop lah. Baik. Jadi kalau kita tengok dekat sini pun ini adalah area, kalau diterbalikkan di time frame kecil, sini sebenarnya area kita boleh nampak nanti ini adalah area support. Maknanya bila sampai sini dia akan jadi support, become resistant lah. Itu pasal target dia yang first adalah dekat sini lah. Jadi kalau dekat time frame yang ni kita dah tengok, yang ni saya buat dia punya target yang sebelum ni. Hari yang sebelum maknanya semalam lah, target saya adalah 1, 2 dekat sini. Jadi yang pertama dia dah achieve target dia. Maksudnya dia achieve adalah lebih kurang dekat area sini juga, area support become resistant juga. Okay. Support become resistant maksudnya dia dah pecah. Dia dah pecah, dia akan pergi dekat area yang sini pula, lebih kurang support yang terakhir dekat sini. Support mungkin akan jadi become resistant lah. Jadi kalau ikut wave, dia adalah gelombang mungkin 1, 2, 3, 4, 5 dia nak buat. Jadi pengakhiran dia memang saya target dekat area sini jugalah. Ini yang paling last lah untuk pullback minima Fibo 161. Sebab kalau kekuatan dia adalah menurun di time frame daily, makanya pullback maksima adalah 261 Fibo. Ya. 261 sini. Banyak jauh lagi sekarang naik. ni jauh lagi lah. Tapi kalau dia bagi pullback minima, jadi dekat take profit 3 lah jawapan dia. Dan area itu adalah area ABC lah. ABC kalau kita check dekat time frame ni, kemungkinan ada orang pun ada panggil juga area drop base drop kan? Betul tak? Betul. Drop base drop. Lebih kurang lah kan. Saya pun saya tak pandai sangat lah dalam yang tu. Jadi kalau saya main area ABC. Jadi sini ada area A, B dan C. Jadi sebenarnya area B ni adalah area untuk take profit jugalah ataupun berdekatan dengan Fibo 161 lah. Jadi kalau ngam Fibo 61 adalah area dia juga adalah area resistant juga. Tapi saya ambil lebih sikit sebab area yang sini adalah lebih cantik lah. Sebab dia ada macam orang kata significant lah. Dia ada support, dia ada resistant kan. Betul. Jadi area ni adalah lebih bagus lah. Dan kalau di time frame kecil kalau di time frame yang paling kecil di 1H 1 hour. Jadi dekat sini kita boleh nampak semuanya adalah ada dia punya tempat take profit dia. Kalau dekat sini ada resistance, support, resistance, dia jadi juga. Ni dah jadi yang semalam saya punya target dah jadi, lepas tu dia buat penurunan. Dan kalau apabila dia dah sekarang ni belum lagi kalau ikutkan belum pecah yang ni lah, tapi dia dah memecahkan resisten yang ni lah. Resisten yang ni yang kalau ikutkan ini lebih tinggi pada yang ni kan. Dia lebih tinggi lah, nampak beza dia sikit lah kan. Jadi kalau macam yang ni dah lepas, maknanya dia buat pullback. Dan kalau dia ikutkan saya ambil daripada H4 tau. Kalau ni bolos pun kira tak kisah lagi sebab sebenarnya
analisa ni daripada template H4. Jadi kalau dia bolos yang ni, baru saya ambil kisah takut dia akan turun. Kenapa? Sebab kalau dia bolos yang ni, dia secara tak langsung dia memecahkan support yang ni. Jadi kalau dia memecahkan support yang ni, maknanya dia akan buat penurunan lagi lah. Jadi kalau kita ambil dia punya body close. Kalau ikut body close, lebih kurang dalam 2,5 jam lagi baru kita tahu sama ada dia close di luar ataupun dia buat shadow dan dia close di dalam. Betul. Jadi kalau close di dalam ada peluang untuk dia naik lah. Tapi kalau dia close di luar maknanya dah break. Walaupun dah break, memang dia akan naik juga. Anda kata ada yang LT dekat area sini boleh ambil keputusan apabila dia pull back, boleh cut loss kalau kita ada layer. Kalau dia naik kita untung, kalau dia turun dia pecah, dia akan buat pullback balik masuk ke dalam. Time dia pullback kita boleh close. Sebab dia memang ada wave nanti. Dia akan ada wave. Dan dekat area sini juga sebenarnya di area 1921, kalau kita tengok bookmap kalau kita tengok bookmap sebenarnya di area 1921 ada lot order yang banyak. Maksudnya ini ada kurang lagi 10-20 pip lah dia boleh turun lagi Dia boleh turun lagi. Maknanya dia mungkin akan buat shadow lah. Dia akan buat shadow masuk balik. Ini dalam template H4. Template kecil lain lah. Kita monitor dekat template H4 pukul lagi 2 jam setengah. Kita kena tengok sama ada dia break ni ataupun tidak. Jadi sebelum dia break pun sebenarnya kita dah boleh ambil kita dah boleh ambil sebab yang ni kita nak tunggu dia macam meneruskan kenaikan. Kita tak boleh tengok time frame ni Jadi kita kena pergi yang kecil lah. Kalau kita tengok dia dah betul-betul sampai zone ni dan dia akan habis dalam masa 20 minit dan di template 30 minit kita tengok dia buat penurunan dia buat penurunan, kemungkinan dia boleh naik balik sebab kalau template H1 buat penurunan di minit yang ke-30 sebenarnya nanti selepas second round maknanya lagi 30 minit sebelum berakhir yang 1 hour tu dia akan buat kenaikan. Kita meninggalkan shadow di template H1 lah. Jadi kalau dia dah sampai dekat tempat yang kita tandakan ni iaitu zone untuk layer tu ataupun nak buat entry buy, untuk lebih selamat jangan entry buy dululah. Selamat kena pergi template kecil dan kita tengoklah sama ada adanya pembentukan untuk kenaikan. Macam ni. Sekarang ni kita dah tunggu di template ini kita boleh tapir dengan cepat. Sama ada dia berjaya tak buat pullback. First kita dah tunggu Kita dah tunggu dia dah masuk dalam zone kan. Dia dah masuk dalam zone layering. Jadi kita tak boleh ambil entry cepat sebabnya takut dia boleh buat penurunan lagi melainkan ada petanda dia break support ataupun resistance. Ini template. Jadi kalau kita tengok template M30 30 minit memang tak nampak lah break kan. Jadi template 15 pun memang tak ada. Ini adalah elite wave elite wave. Dia buat ABC selepas wave kelima ABC di template 15 lah. Jadi di template 5 minit. Okey, dari template 5 minit kita tengok dia buat kenaikan Dia buat kenaikan. Jadi kalau kenaikan ni kurang-kurang dia buat engulfing, bolehlah cuba-cuba untuk masuk lot kecil lah. Lot kecil. Jadi bila dah masuk lot kecil, dia tak turun ke bawah lagi dan dia boleh sampai lepas sini baru kita boleh
buat penarikan fibo untuk dapat TP. Oh. Untuk dapat lepas TP pertama H161 baru boleh beralih ke 15 minit dan kita cari breaknya resisten di tempin 15. Break resisten di tempin 15, tarik fibo lagi, jadi dapat jawapan lagi tinggi lah. Minimum pun yang cantik pun untuk dia buat perubahan arah di tempin 15 minit lah. Jadi first kita tunggu je di tempin 5 minit sama ada dia ada buat engulfing tak. Sama ada dia buat engulfing 1 candle, 2 candle ke 3 candle. Kalau biasa orang panggil 1 candle kalau dia engulfing yang standard lah. Kalau ikutkan 2 ke 3 candle ke semua engulfing. Jadi dia ada bagi nama yang lain dah. Kalau 1 candle dia engulf itu engulfing yang standard. Kalau 2 candle yang engulf dia panggil harami kalau kenaikan harami bullish lah. Kalau 3 candle ke atas dia dipanggil dominant break. Jadi kalau ada dominant break 3 candle ke atas kita dah boleh tarik fibo seawal lah. Seawal break daripada 3 candle ke atas. Tak perlu tunggu sampai dia break resisten yang paling dekat ni. Kita dah tahu kat mana dia akan berakhir. Minimal fibo 161 lah. Ya, betul. Jadi saya punya teknik apabila dah sampai zone, kita dah tahu dia berada di zone, lepas tu baru kita pergi ke time frame sekecil yang mungkin untuk detect seawal mungkin kenaikan. Jadi kenaikan tarik fibo untuk tahu dia punya target mengikut time frame lah. Kita buka time frame 5 minit, jadi targetnya di time frame 5 minit. Jadi kalau ada bullish candle, Cikgu Hafiz galakkan buy atau macam mana? Okey, kalau ada bullish candle dan dia berada di zone, boleh cuba buy lah. Tapi Kira layer lah. Dia kecil lah. Sebab kadang-kadang dia boleh jadi engulfing fail. Engulfing fail. Sebab tak semua engulfing dia betul kan. Sebenarnya kita tak boleh bergantung harap pada satu alasan lah. Maknanya yang ni hanya satu alasan engulfing. Ataupun kita boleh tambah yang kedua alasannya berada di zone. Zone yang kita tahu di time frame yang besar dia adalah support yang paling hampir. Jadi kalau support terpecah, maknanya dia boleh jatuh. Jadi itu tempat kita menunggu. Dan ni adalah kalau kita tengok tadi support dia adalah kuat juga sebabnya dia berada di time frame H4. Jadi apabila berada di time frame H4, kita boleh anggap dia adalah support yang kuat. Dia akan buat pullback juga walaupun di time kecil. Kalau time frame besar ni tak berjaya dia buat pullback, time kecil tetap ada. Jadi boleh juga dapat tip macam ni kita akan tengok kalau dia engulf, akhirnya ada peluang boleh naik sampai sini dan boleh buat tarik fibo untuk dapat tambahan TP lah. Tambahan kenaikan. Kalau harami pun boleh kata harami pun kuat juga lah. Sebab ni kawasan support. Dan kita boleh tengok juga dia ada overbought pula oversold yang dia buat kenaikan selari dengan kenaikan yang ni. Jadi dia bagi kita alasan lah. Maknanya dah bertambah lah, ada 3 alasan lah untuk kita start buy. Kita start buy di time frame kecil. Jadi kita punya SL kecil lah. Kan? Jadi kalau kita buy, contoh kita buy dekat sini, kita punya SL dekat bawah dia je. Jadi SL dia ini time frame 5 minit. Besar pula. Macam nampak besar. Ya betul. Kan 65 ke tu? 5 minit kan? Betul?
Atau topik ke? Uish, Lopik ke? bau satu candle. Mungkin malam Ah, kot je habis dengan rancak. nampak kan. Pasal kadang-kadang saya bermula di time 1 minit. Biasalah, time 1 minit kalau dia dah sampai zone. Okey, kalau kita tengok dekat sini di time 1 minit, dia dah ada petanda. Dia dah ada petanda yang saya bagi tahu tadi, ini adalah dominant break. Dominant break bermaksud satu candle dia yang besar ni, dia dimatikan oleh lebih daripada 3 candle. Sekarang ni dia dah dimatikan oleh, maksudnya dia dah inggaf lah. Lebih daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle. 6 candle baru dia berjaya pecahkan bearish yang ni. Jadi dia adalah kuatlah kemungkinan yang ni pecah. Jadi kalau dekat time frame yang ni pun sebenarnya kita dah boleh tarik Fibo frame ni lah. Maknanya dia akan sampai dekat area sini. Dan area sini pula adalah sama dengan area ni area resistant Alright. Boleh juga kita panggil dia drop base drop kan. Saya tak pandai sangat drop base drop. Kalau saya menggunakan ajaran cikgu Fibo Musang FMCBR, sini ada satu dipanggil EL lah. EL maksudnya hybrid lah. EL 4 dan EL 5. EL 4 bermaksud 3 candle yang turun, patut ada satu candle menaik dan dia turun. Tapi yang ni adalah hybrid sebab dia tambah lagi satu ABC. Dia ada tambah lagi. Jadi area ni kuat. Apabila dia sampai dekat area sini, kemungkinan dia akan turun sekejap. Jadi kita tengok jadi. Ni lama ke? Ya? Kita live lama ke sembang-sembang? Sembang-sembang boleh sampai 11 suku macam tu. 11 suku. Jadi kita boleh live kita tengok dia akan cuba break ni, dan apabila break ni sebenarnya kita dah achieve target Fibo 161 di time frame 1 minit. Dia kan dah baru break, baru keluar buy signal. Baru keluar buy Ni signal. dia baru keluar tapi kita dah tahu awal daripada candle awal, yang ni. Dia dah detect awal. So Jadi kalau kita buy dekat sini pun tadi kan, dia bermula dah berapa pip scalping. Scalping pun dah 18 pip. Betul juga macam pelik je pula. No. Macam pelik, rasa macam banyak pula. Tu 1924 10 pip. 1924 sekarang. Dia last kat sini kan, betul kan 1918 kan. Sebab saya ada dapat yang apa tu dekat 1920. Jadi dia ada bagi jarum lebih sikit lah. Mungkin dia buat apa? Ya Bomap kata 1920. Bomap 1920. Tapi yang terbaru saya tak tengok sangat. Saya tengok daripada pagi tadi. Pagi tadi. Jadi kalau daripada pagi tadi pun boleh pakai lagi sampai sekarang. Tapi macam yang penting cikgu habis start daripada time fresh 4 je kan. Ada sabai tu. Tapi saya tak masuk ni sebab impose lah. Saya salah ada hari-hari lain kan. Boleh. Ni kalau scalping pun dah dapat banyak dah. Dan first kita target memang dia akan cuba pecahkan ni. Sebab ni adalah zone yang strong juga walaupun dia di time frame kecil.
Ya, betul. Dia tak boleh tembus terus. Dia akan main dulu. Dia akan kena, dia akan turun rasanya. Turun, dia buat, itu baru dia naik. Ya, selain the indikator apa ni? Cuba apa boleh kenalkan sikit indikator yang digunakan macam apa? Sepasal AO Okey. lah. Okey, indikator yang ni, ini adalah AO, Awesome Oscillator. Ini Awesome Oscillator. Fungsi dia untuk tahu di mana area buyer dan area seller lah. Okey, sekarang ni kita trade berisiko juga sebabnya dia berada di area seller. Maksudnya yang ni adalah lembah, yang ni adalah bukit. Sekarang kita berada di lembah iaitu area seller. Yang bukit ni adalah area buyer. Apabila dia naik sampai ke permukaan ni, dia menjadi start menjadi area buyer. Baru kita punya kekuatan untuk naik tu lebih ni lah. Kita boleh lebih yakin lah sebab dia dah masuk dalam wilayah. Ibarat dia kalau kita pergi, kita contohlah dia grup lain tapi dia masuk grup orang yang banyak ni. Jadi pisang lah kan. Ya. Dia kena tunggu masuk dekat grup dia. Katakan dia grup atas bukit, dia kena duduk atas bukit baru dia kuat. Kalau dia kata dia kuat tapi dia duduk grup bawah bukit ni, di lembah, pisang lah sebab yang ni ada lebih banyak lah orang dia. Ya, lawan arus lah. Seller lebih banyak daripada buyer. Jadi kena tunggu juga dia naik. Tapi kita dah tahu awal dekat sini. Okey, tengok. Maknanya kita dah dapat TP lah. Kalau scalping siapa yang follow tadi, dah dapat dah. Dapat. Kita dah cakap TP adalah dekat area dalam ni. Nampak tak? Bila dia sampai, dia buat rejection tak? Reject je. Betul ke ni 35 pip? Betul lah. Betul Dia lah. Macam tak percaya. 1927 pergi ke 1922. Betul lah tu. Okay, tengok dia buat rejection. Jadi dia akan cuba untuk pecahkan ni pula. Kalau dia berjaya pecahkan yang ni, maknanya dekat time frame 5 minit, 5 minit, dia akan cuba pergi dekat area sini, dia pecahkan yang ni. Dia akan pecah step by step lah, bermula daripada time frame 1 minit lah. Tu kita detect awal pergerakan untuk naik. Kita tak boleh masuk daripada time frame macam ni. Kan? Pada time frame macam ni kita terus masuk, takut dia turun lagi bawah. Kita tak ada confirmation. Ya, betul. Jadi kalau time frame yang ni kita dah tahu dah. Seawal 1 minit dia dah break dah, kita dah boleh follow lah. Jadi dekat sini pun dah 30 lebih pip boleh dapat. Jadi kita tak boleh bergantung pada zone lah. Dia kena ada benda lain untuk kita jadikan alasan kenapa kita nak buy dekat area situ. Kalau AO tu kira dah jadi positif kan? Yang ni masih dah hampir-hampir dah. Dah positif dah kalau kita tengok sini. Positif kan? Positif dah 0.2 kan. Ni 0.2 boleh tengok kat sini kan. Maksudnya dah naik lah. Ni dia buat rejection. Dia yang best kita guna kita guna trading view ni sebab kita tahu perjalanan masa dia dekat sini. Kita tahu kita dekat time frame 1 minit tinggal lagi berapa saat kan. Kalau time frame hour kita tengok lagi berapa minit dia nak habis. Biasanya di trading view ni dia punya pergerakan dia sama dengan broker lebih. Pergerakan dia ikut broker lah. Kalau yang ni broker Owanda, dia sama dengan Owanda lah. SPG ya? Sama Owanda. Cuma kemungkinan dia lewat sikit. Sikit lah lewat. Sikit sebab apa? Sebab kalau kita tengok data macam ni dia adalah lebih besar. Sebab dalam ni memang ada banyak data. Dengan warna-warna sekali kan. Jadi dia melambatkan graf kan. Betul tak?
Jadi dia sikit lewat lah dalam beberapa saat lah. Tengok kan memang ada rejection kan dari Ah, kawasan tu. Ni yang saya cakap tu kan, ini adalah kalau macam di time besar, yang ni dia punya penurunan tu dah jadi banyak. Tapi ini disebabkan dia time yang kecil. Dan tadi saya dah bagi tahu ini adalah zone yang kuat, dia akan berlaku rejection. First dia akan pergi dekat sini. Sini adalah area kita belajar daripada time kecil senang. Ini area resistant. Kalau dia tak berjaya tembus, maknanya area resistant become support. Lepas tu dia buat kenaikan balik. Kalau dia berjaya tembuskan, dia akan pergi yang bawah ni pula. Tapi kalau kita ikut macam pengalaman, kalau ada 3 batang candle baru ada 1 pullback atau rejection, sini adalah area yang kuat untuk dia tahan price daripada jatuh. Kali dia akan test balik ke satu dan dia satu tadi. cucuk balik naik. Sebab ini adalah kuat. Sebab dia adalah dia 3 candle lah. Maksudnya 3 candle ni dalam Fibo FMCBR ni dipanggil candle arah. Kalau kita baca apa BBMA kan, dia ada candle arahan. Ini adalah candle arah yang kuat, dia nak naik lagi. Jadi 3 candle dia berhenti, ini menjadi satu zone iaitu zone A, B dan C. Zone B ni kita boleh jadikan sebagai tempat dia berehat dalam ni. Dia berehat dan dia akan naik balik. Yang kita boleh buat pending order kat situ lah. Boleh buat pending order dekat area sini. Dan dia punya SL adalah bawah dia lah. Kita kena SL juga bawah dia sebab dia kalau dia tembus, dia akan pergi dekat area bawah ni pula. Dan area bawah ni, dia punya SL dekat bawah ni pula. Ini adalah ibarat dia ada 2 zone lah. Kalau dia tembus yang ni, dia akan pergi dekat yang ni. Yang ni adalah area yang terakhir. Area yang terakhir. Sebab apa? Kalau dia tembus, kalau kita tarik Fibo dekat sini, jawapan dia dekat sini. Tembus, jawapan dia dekat sini selepas itu. Selepas dia tembus, dia akan pergi sini. Sesuai dengan Fibo lah. Contoh dia tembus dekat sini, kalau kita tarik Fibo, jawapan dia dekat sini juga. Sini mungkin dia akan cucuk jarum, naik balik. Kalau dia nak naik lah. Kalau dia tak nak naik, dia nak turun, dia akan dekat bawah ni. Dia akan keluar di bawah kotak ni. Jadi stokastik tu cikgu ada gunakan ke? Tunggu dia buat cross 20 ke? Stokastik, yang ni dia dah overbought dan dia buat penurunan. Kita kena tunggu dia break support yang berdekatan ni. Maksudnya kalau untuk sell lah. Kalau dia break, jadi sell lah. Kalau ikutkan ada, kalau dia close dekat sini pun, kita boleh tarik Fibo juga. Dia boleh sampai dekat sini juga. Satu dan satu lah. Sebab ini kalau ikutkan, kalau dia pun dominant break juga ni. Tapi, sorry, maaf. Ini bukan dominant break sebab dia ada 3 candle yang menaik ni kan. Melainkan kalau candle dekat dalam lah. Ini bukan dominant break. Dia nak turun bawah ni, dia kena break ni juga. Baru jawapan dia dekat area sini. Finishing dia. Alright, cantik. Lagi 5 minit nak masuk pukul 11. Mungkin ada pergerakan goal sikit malam ni. Last news kau apa? Last news tadi kita dah tengok trading view Forex Factory 10 malam. Dah habis news untuk malam ni. Kadang-kadang lambat dia punya efek dia kan. Orang dah tidur kan, baru dia lagi ya. Ya, malam Jumaat biasa banyak correction kan. Ni kira jadi rejection nampak dia buat rejection. Sebab ni adalah strong.
Oh, kuat juga. Reject kuat. Adalah test, ini adalah retest. Kalau retest berjaya tembus, jadi dekat time frame 5 minit kita boleh monitor sama ada dia sampai dekat resisten yang paling hampir. Jadi saya guna benda senang je. Saya gunakan SNR, support become resistant become support. Okay, Syafirul Suhana tanya time frame berapa? Ni time frame seminit. M1. Ini time seminit. Sebabnya dia dah berada di zone yang kita nak buy. Pasal kita pergi dekat time frame paling kecil sebab kita nak detect pergerakan paling awal. Paling awal. Maksudnya kalau orang tengok dekat time frame besar, kita entry buy di akar lah. Itu entry akar. Bukannya entry masuk terus Terus enter tak kan? ada. Tak ada. Kita pergi time kecil, kita tapis. Sebab pergerakan time kecil adalah yang paling awal. Sebenarnya ada awal lagi 30 saat. Jadi kita ambil 1 minit lah kan. Sebab dekat MT4 lastnya 1 minit. Kalau Yes. trading view dia ada lagi kecil daripada 1 minit. Kita recap balik, kita ada buat H4 punya analisa dia kan. Jadi di H4 punya analisa tu kita jumpa buy signal lah. Buy kawasan buy, clear buy di Kosong. zone buy. Okay. Macam ni kan. Ni dah kira dah bertepek-tepek kan. Sebab kita dah masuk time yang kecil kan. Yang ni adalah area buy di time frame H4. Sebab yang ni area kalau kita tengok dalam kenaikan ada lagi kenaikan. Maksudnya dalam kenaikan ada penurunan pun ada break support yang paling dekat. Ini dah break. Ini belum break support. Yang ni. Tapi yang ni dia dah break, maksudnya dia ada kenaikan lagi. Jadi dekat sini boleh buat zone lah. Saya buat zone dekat area sini. Sebab dia adalah penurunan dan kenaikan dan dia akan buat pullback masuk di area IB. Ini adalah area IB. IB ini adalah initial break. Maksudnya candle yang perlu di break oleh candle yang berlawanan arah. Sekarang ni dia adalah candle menurun. Jadi dia kena dipecahkan oleh candle berlawanan arah. Jadi ada 2 candle yang pecahkan dia. Dan secara tak langsung juga dia break yang ni. Resisten yang paling hampir. Jadi dekat sini ada penaikan Fibo sebenarnya. Ada penaikan Fibo dan dia dah achieve TP161. Lepas tu dia buat pullback balik. Semalam saya punya signal dekat sini lah. Jadi kalau nak tengok saya punya signal yang semalam, yang ni lah. Saya boleh buka. Kat trading view tu boleh follow gold analysis. Jadi yang ni saya punya signal semalam. Jadi saya bagi tahu kena tunggu price masuk dekat area sini lah. Ini adalah area untuk menunggu buy. Jadi apa yang jadi, ini take profit 1, kalau lepas dia akan pergi sini lah. Jadi sebelum dia pergi ke TP2, dia akan pergi TP1 dan akan buat pullback. Jadi kita tengok apa yang terjadi hari ini. Jadi semalam dia memang dah achieve TP1. Lepas tu dia buat pullback, dia masuk balik dalam kotak yang ni balik lah. Jadi dalam kotak ni juga kita nak tunggu dia naik sini dan naik sini. Dan ada lagi kenaikan yang paling atas kalau dia punya dia punya momentum kuat lah. Analisa yang ni maksudnya saya tambah lagi satu, ini adalah area zone untuk buy, daya buy. Dan ini adalah take profit 1, take profit 2 dan saya buat maximum punya take profit kalau momentum kuat di area 1988.
Jadi ni tak tahulah sampai tak sampai kan, akan datang ke kan. Jadi ni yang 1, ni yang 2, ni yang 3 lah. Jadi sekarang dia dah masuk dalam area zone layer by. Jadi yang ni yang kita cari di tampil yang kecil. Kita dah bermula di tampil kecil tadi. Dekat sini kita dah start. Jadi Jadi siapa yang betul follow tak? live tadi, untung lah. Jadi betul tak saya cakap? Betul-betul. Kak Iris tu dia laku Sebab rejection ini kuat. kita dah biasa jumpa benda-benda macam ni. Ya. Kita macam seni suku dah nama entry level ataupun tempat macam benteng lah, benteng daripada menghalang price daripada naik. Jadi kalau dia nak lepas satu kali, test, 2 kali, retest, yang ni kalau dia nak tembus, dia tembus, kalau tak tembus, dia turun bawah balik. Dan dia turun bawah balik, kemungkinan dia akan pergi dekat yang ni pula. Ni kira Kalau dia tembus sini, scalping ni signal strike ke Cikgu Hafiz sebab nampak macam engulfing besar tu. yang ni kalau kita tengok engulfing. Biasanya kalau ada engulfing, ada orang sell. Kalau nak sell pun boleh ambil dekat area sini je. Dari Tapi yang kapit tu hati-hati juga sebab ini ada zone yang kuat. Ini ada zone yang kuat. Sebab saya bagi tahu tadi ini adalah 3 candle. 3 candle mewakili momentum. Ini 3 candle bearish, maksudnya momentum buy. Jadi walaupun dia ada engulfing, kemungkinan dia boleh jadi engulfing fail. Ada orang belajar pasal engulfing fail. Dan engulfing fail ni sebenarnya nanti menjadi zone. Tapi boleh tengok H1 je Hafiz sebab candle baru close kan. Memang H1. H1 macam mana? H1. Jadi ni area yang kuat juga, sama macam area yang ni. Jadi dia akan main dekat dalam ni dulu. Dia sideways di tamping kecil. Mungkin dia buat A, B, C, D, E ke kan. Macam tu lah. Dia main. Kalau wave dia ada A, B, C, X, Y, Z lah. Plus kan. Ini long term Cikgu Hafiz rasa macam mana? Gold ni dia akan terbang ke? Dia akan buat pullback dulu untuk minggu depan? Long term memang target buy lah. Tapi yang ni kita tengok dululah sama ada dia pecahkan ni ke tidak. Kalau dia kuat. Kalau dia tak berjaya pecahkan sekarang, dia akan ambil momentum daripada bawah ni pula. Ibarat dia macam kita nak lompat bukit, kita start daripada sini, kita lompat tak lepas kan. Jadi apa kita buat? Kita patah balik, kita pergi jauh sikit, betul tak? Kita pergi jauh sikit, baru kita try lagi sekali untuk lompat. Jadi kemungkinan dia akan berehat dekat area ni dan dia akan buat kenaikan balik, start daripada yang bawah. Maksudnya momentum dia lagi kuat lah nanti untuk dia naik. Macam ni kan, dia dah masuk zone ni kan. Kenapa dia berjaya pecahkan yang ni? Sebab dia dah 2 kali. Dia test dan dia retest, dia tembus. Yang ni pula, ni pun kuat juga. Dia akan buat test, dia akan naik dulu. Kalau dia nak tembus bawah, dia akan retest lagi sekali. Sebab dia dah diketahui sebagai momentum buy. Jadi dia tak boleh sekali. Dia kena minimal pun 2 kali. Tapi yang ni dah 1 kali, 2 kali, 3 kali, bermakna zone yang ni kalau dekat FMCBA dia kita panggil dia zone apa ni EL4, EL5 hybrid, dia kuat lah. Saya ikutkan tu dia reject candle kapit tu kan, yang kat belakang tu. Ni kan 2 kali kapit kan. Ni kapit lah. Ini sebenarnya gabungan ni. Ibarat dia macam dia buat penurunan. Lepas tu sini ada cluster lah. Cluster. Lepas tu dia pecah.
Maksudnya dekat sini ada, kalau ada time kecil-kecil lagi ni macam signifikan lah juga nanti yang dia jadi kan. Tapi kita tengok time 1 minit ni dah jadi paling kecil. Jadi kita tengok kat sini dia naik balik ya. Dan dia naik balik yang sini dah buat engulfing lah. Engulfing body lah kan. Dan kemungkinan dia nak try lagi sekali untuk tembuskan area yang kuat ni. Jadi kalau Jadi, faham gerakan candle ni kat H1, M1 pun boleh trade kan? Ya, Habib? boleh. Sebab M1 pun kalau gold, kita tengok tadi satu candle tu pun dah 5 ke 10 pip kan. Satu candle dia baru. Kalau dekat satu candle H1, ini 1 minit. Kalau kita H1 gold 50 ke 70 pip. Jadi dekat sini dah buat engulfing. Kalau yang nak trade gold tu boleh start trade guna M1 lah untuk buat practical, nak tahu macam mana bentuk candle, apa guna candle, apa dia punya halangan-halangan dia kan. Macam mana cara dia nak tembus, kenapa dia susah tembus, kita boleh belajar. Cari alasan kenapa dia susah tembus. Ada tempat senang tembus, ada tempat tak tembus. Dia ada sebab dia. Betul. Jadi memang kena practice lah di M1 untuk faham pergerakannya bila pecah semua ya. Kita boleh practice dekat M1 sebabnya M1 tu ibarat dia kita cepatkan masa lah. Jadi kalau kita pergi dekat time frame satu jam, kita nak tunggu dia punya pergerakan satu candle 1 jam. Jadi kita lambat belajar. Ni apa kan. Jadi kalau 1 minit kita cepat belajar. Cepat kita nampak support, resistance, resistance become support, support become resistance. Jadi cepatlah kita belajar. Bila candle ni kalau terbentuk di time frame lebih besar, maksudnya lagi kukuh lah dia punya. Dia beza dia kukuh tak kukuh je. Tapi dia lebih kurang sama je. Kalau wave, kalau buat gelombang, wave dia sama juga. Cuma dekat time kecil dia cepat habis lah. Kalau satu motif wave dia dalam kadang-kadang 1 jam, dalam 1 jam dah habis kan. Biasa kalau kita tengok motif wave, contoh adanya kenaikan dia dalam 100 candle. Lepas tu dia buat kreatif dia lebih kurang dalam 50 candle. Banyak lah 50 candle Kreatif. Pasal kalau kita pasang ada dipanggil ni regrade ni. Yang ni. Direct. Yang ni dia detect 50 candle. 50 candle dan saya nak tahu perubahan arah dengan cepat. Jadi ada juga saya gunakan yang 100 candle. 100 candle, kalau dia tak ada dalam tu kita boleh ubah sendirilah. Kita boleh ubah. Pada 100 candle dia lagi kuat lah. Yalah. Kena tarik ke atas sikit. Boleh. Yang lirik tu lah. Ubah atas. Yang ni 100 candle. Dia tak nampak sebab dia ni. Okey. Ini adalah 100 candle. Bermaksud dalam 100 candle di time frame M1 1 minit dia menghala ke bawah.
Dan kalau kita ukur yang ni daripada yang masuk ni sampai ke sini, dia adalah 100 bar lah. Kalau kita tengok ada tulis kan 100 Betul. bar. Ada tulis. Bersamaan dengan 1 jam 40 minit. Jadi yang ni kita lambat dapat tahu pergerakan dia nak mahala ke mana, tapi dia lebih kukuh. Dan kalau bagi saya, kalau dia dah sampai ke satu-satu zon dan kita nak tahu adakah dia buat perubahan arah yang baru ataupun dia buat channel lah, channel daripada downtrend ke uptrend. Jadi kita boleh tukar benda ni ke 50 candle. Ya, Jadi betul. kita buat separuh lah. Jadi kalau kita buat separuh, bermaksud daripada penurunan downtrend sekarang dia dah jadi stabil. Dia dah jadi stabil. Selepas stabil mungkin dia akan cuba naik ke atas sikit. Dan apabila dah naik ke atas sikit, maksudnya arah dia dah kukuh untuk jadi uptrend. Uptrend di time frame 1 minit. Kira tadi macam area yang dia berlaku rejection tu kan, yang dekat 100% tu kan, Ni. dia nya asal daripada dia break candle, mother candle ke, dan Ni jadi mother candle. kukuh dia reject kat situ 2 kali. Jadi ada kemungkinan untuk dia test apa ni 200. Ikutkan dia test balik 100% Dia tadi. balik. Maknanya yang ni sekarang kalau ikutkan 2 kali lah kan, tapi dalam bentuk kecil lah. Dia test dan dia retest, dia tak lepas dia buat engulf dan dia naik balik. Kalau ikutkan dekat sini dia ada signal cell. Signal cell tu sebenarnya daripada sini dia lambat detect, dan kalau candle ni pecahkan ni, maknanya dia lagi kuat untuk naik lah. Ya. Mungkin jadi short sell lah kejap kan. Kalau ikutkan pattern candle tu ada jadi buy. Sebab apa? Orang kata 3 buat saja. Ini dah 3 candle. 3 candle pun dah kira strong. Ya, Cikgu Hafiz, kita sampai setakat ni untuk malam ni Cikgu Hafiz. Terima kasih. Okey, sama-sama. Terima kasih atas perkongsian Cikgu Hafiz. Banyak yang kita belajar, terutama pada trader-trader yang kita belajar multi time frame analysis H4, dan kita zoom sampai ke M1 kita dapat tahu macam mana zone buy dapat yang kita detect dekat H4, kita standby di M1, dan di M1 kita dapat detect lagi point-point mana dia nak patah balik. Siapa yang nak guna indicator dia boleh ni lah, boleh check dekat trading view, tengok dekat petunjuk tu, ambil satu saya gunakan yang ni linear progression ni channel satu. Yang kedua kita gunakan super trend yang ni. Ambil super trend yang ni orang ni punya Q1 ni yang 30,467 punya. Sebab dia takut dia ada banyak, ambil yang ni. Kalau kita dapat pakai yang dua ni pun dah kira kuat. Dah kira cantik dah. Maksudnya yang ni dah break, dia boleh pergilah. Ni maksudnya dia dah close dekat luar. Ada potensi untuk naik lagi, dan boleh tengok dekat time frame 5 minit pula. Dekat time frame 5 minit kita tunggu dia pecahkan yang ni. Resistance yang paling hampir di time frame 5 minit. Betul. Okey. Banyak perkongsian yang diberikan oleh Cikgu Hafiz. Kita live lagi live trade lagi Ya, live trade lagi. Jadi kalau nak analisa Cikgu Hafiz ni, boleh pergi ke trend review beliau di Gold Analisa. Username dia. Username Cikgu Hafiz apa nama ni? Gold Analysis. Gold Analysis. Okay, jangan lupa follow lah
training view Cikgu Hafiz kita. Jadi Nanti kalau tuan-tuan, pergi yang dekat bahasa Melayu punya, nanti boleh nampak saya punya. biasa Cikgu Hafiz keluar kan kat situ kan. Hari-hari ada keluar lah. Sebab kita Mantap. hari-hari ada share lah dekat review. Ya, cantik. Itu yang kita nak. Balik. Okay, Cikgu Hafiz. Jadi kita stop dulu untuk malam ni. Terima kasih kepada para penonton kita yang sudi ikuti live kita, live track kita sampai habis. Jadi kita harapkan malam ni perkongsian kita dapat memberi manfaat kepada follower dan juga yang follow kita punya live pada malam ni. Jadi kita sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.